Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam tafsir Al-Quran dan Hadis. Darjah 4. Murid-murid boleh buka muka surat 55 dalam pelajaran 10, iaitu berkenaan dengan hari kiamat. Sediakan kitab pendidikan tafsir dekat sebelah. Buka muka surat 55. Itu tentang hari kiamat. Baik, kita mulakan pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan, pandang tapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadis tentang hari kiamat. Ini adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala ma al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Pengertian hadis, artinya dia berkata lagi, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ni malaikat Jibril kata. Dia berkata lagi, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ni malaikat Jibril kata. Beliau menjawab, ni Nabi cakap, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ni Nabi cakap. Nabi berkata, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui. Nabi tidak tahu lebih berbanding malaikat Jibril. Lelaki itu berkata lagi, ni malaikat Jibril cakap pula, maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, ni Nabi jawab, jika seorang budak perempuan ini hamba melahirkan tuannya. Ada orang perempuan, dia melahirkan tuannya. Kita tengok hari ini, anak-anak yang dah bersifat tuan, anak-anak yang menjadikan ibunya sebagai orang gaji, orang suruhan, anak-anak yang menjadikan ibunya sebagai hamba, anak-anak yang menjadikan ibunya sebagai tukang masak dia, orang gaji dekat rumah dia. Kita jangan jadikan mak kita macam tu.
Kita bukannya tuan. Kita duduk rumah, bukannya mak kita yang buat semua. Kita duduk rumah, mak kita masak, kita pun bantu dekat dapur. Bantu tolong basuh pinggan dan sebagainya. Dan satu lagi tanda hari kiamat. Ni tadi satu tanda hari kiamat. Apabila orang perempuan melahirkan tuannya. Satu lagi tanda hari kiamat, jika anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang miskin dan penggembala kambing saling bermegah-megah meninggikan bangunan. Orang miskin tapi dia berlumba-lumba nak rumah cantik. Nak rumah dia rumah yang paling cantik, meninggikan bangunan. Rumah dia bertingkat-tingkat. Kemudian lelaki itu pergi. Barulah malaikat Jibril pergi. Malaikat Jibril pergi. Aku diam sejenak. Ni kata sahabat Nabi. Aku diam sejenak lalu beliau bersabda. Sahabat Nabi diam seketika. Lepas tu lalu Nabi bersabda. Nabi bercakap. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab. Allah. Ni sahabat Nabi jawab. Aku menjawab. Ni sahabat Nabi jawab. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda. Nabi cakap lagi. Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian. Datang kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk mengajarkan agama kalian. Untuk mengajarkan agama Islam. Tapi kali ini ajarkan agama Islam tentang hari kiamat. Yang lepas ajarkan tentang ihsan. Sebelum tu tentang iman. Sebelum tu tentang Islam. Hadis ni adalah hadis yang panjang. Dan ni adalah hadis yang isi kandungan yang terakhir. Isi kandungan tentang hari kiamat. Barulah dah habis hadis yang panjang tu, barulah malaikat Jibril pergi. Okey. Kalau kita belajar sikit-sikit nampak pendek. Tapi hadisnya sebenarnya panjang. Daripada pelajaran 7, 8, 9, 10. Okey. Tengok slide seterusnya. Ini adalah pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat ni rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Ini yang kelima. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Hari kiamat ialah hari berlakunya huru-hara. Hari kiamat ni huru-hara. Huru-hara macam orang bertempiaran nak selamatkan diri daripada banjir ke, daripada gempa bumi ke. Macam itulah huru-hara. Dan lebih dahsyat daripada tu. Dan kehancuran seluruh alam. Semua makhluk akan dimatikan. Dah huru-hara, hancur. Bila dah hancur tu, maksudnya semua makhluk mati. Termasuklah malaikat. Dan termasuklah malaikat yang meniup sangkakala. Yang hidup ketika itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semua makhluk akan dihidupkan semula. Allah yang hidupkan semula untuk dikira segala amalannya semasa di dunia. Mereka yang berbuat baik. Ini kesan bila dia dekat padang mahsyar. Dikumpul di padang mahsyar, dihidupkan, dikira segala amalannya di padang mahsyar. Kemudian mereka yang berbuat baik. Ni kesan dia. Mereka yang berbuat baik dekat dunia akan diberikan jaran pahala. Ni kat sini kita dah dapat dah. Orang yang buat baik akan diberikan jaran pahala. Pahala kita dah dapat. Jangan risau, pahala kita dah dapat. Sebanyak mana kita buat baik, pahala kita dah dapat. Kalau kamu korek dekat bahu kanan kamu tu, yang malaikat tulis pahala tu memang tak jumpa. Sebab pahala tu alam ghaib. Tapi pahala memang dah ada. Dan dimasukkan ke dalam syurga. Pahala yang kita dah dapat ni dekat dunia ni, Allah gantikan dengan syurga nanti dekat akhirat. Allah ganti dengan syurga. Manakala mereka yang berbuat jahat akan mendapat dosa.
Dekat dunia ni ada orang yang dah buat jahat dah. Dan dah ada dah yang dapat dosa. Kalau dikorek bahu kiri tak nampak pun dosa. Sebab dosa tu di alam ghaib. Dosa dan pahala tu diwujudkan di alam ghaib sebab satu ujian. Kita tak nampak. Kalau duit kita ada depan mata, tu bukan ujian yang besar bagi kita. Kita nampak. Nak kumpul duit lagi, kumpul duit lagi, kumpul duit lagi. Kumpul pahala lagi, kumpul pahala, kumpul pahala. Tapi pahala ni tak nampak. Banyak mana dah kita kumpul. Tak nampak. Itu satu ujian. Orang yang buat jahat dekat dunia ni, dah buat jahat, dia dah dapat dosa. Dan masuk ke dalam api neraka. Dekat akhirat, dosa tu diganti dengan api neraka. Kamu nak dapat pahala, ganti syurga, ataupun kamu nak dapat dosa, ganti neraka dekat akhirat nanti. Mana yang kamu nak? Fikirkan sendiri. Fikirkan apa yang kamu nak. Nak dosa ke nak pahala? Adakah kamu sanggup masuk dalam api neraka? Adakah kamu nak menghadapi api neraka? Ataupun kita nak duduk bersenang lenang di dalam syurga? Nak yang mana? Cuba kalau kamu duduk depan unggun api. Kalau buat campfire. Depan unggun api tu kamu duduk berapa jauh dah panas. Letak daging ayam dekat situ. Boleh masak dekat situ. Api neraka lagi lebih dahsyat. Lebih panas daripada api dunia. Dekat-dekat dalam neraka, kita tak mati dan juga kita dikira tidak hidup. Tidak mati, tidak hidup. Nak kata mati pun tak, nak kata hidup pun tak. Orang tu sentiasa rasa sakit. Bila dah sakit, Allah jadikan semula kulit dia untuk dibakar. Kulit kita ni, bila dah bakar, dah hangus, dah hilang rasa sakit. Allah jadikan balik kulit kita. Bakar semula, biar rasa lagi. Dah hangus, dah hitam, Allah jadikan balik kulit kita. Biar dibakar lagi, biar rasa lagi. Macam itulah sampai berjuta-juta tahun. Okey, ini tentang nama hari kiamat. Nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Waqi'ah. Ini ada nama surah Waqi'ah kan? Yaumul Waqi'ah. Hari yang pasti berlaku. Kiamat tu pasti berlaku. Tak payah kita kata tak berlaku. Dia pasti akan berlaku. Cuma masa bila, Allah sahaja yang tahu. Tengok yang kedua. Yaumus Sa'ah, masa yang ditetapkan. Allah Ta'ala dah tetapkan masa tu. Allah Ta'ala dah tetapkan masa bila hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Akhir, hari yang akhir. Akhir di dunia. Kehidupan akhir sebelum masuk dalam syurga dan neraka. Yaumul Qari'ah. Adakah nama surah Al-Qari'ah? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Ada nama surah Al-Qari'ah. Ada nama surah Al-Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Bila dah huru-hara, gemparlah. Macam gempa bumi tu, bila berlaku, semua nak selamatkan diri. Lari lintang pukang. Sampai langgar orang lah. Masuk longkang lah. Masuk parit lah. Sampai begitu. Hari Yaumul Abs, hari kebangkitan. Allah bangkitkan. Bila dah hancur semua, Allah bangkitkan semula di padang mahsyar. Allah Ta'ala bangkitkan semula di padang mahsyar. Sambung lagi tentang nama-nama hari kiamat. Yang keenam ni, Yaumul Khuruj, hari keluar. Hari keluar. Kita dikeluarkan di bumi dan dimasukkan
di padang mahsyar. Yaumul jam'i, yaumul jam'. Jama' ni himpun. Hari pengumpulan, dikumpulkan semua, dihimpunkan semua manusia daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia terakhir sebelum hari kiamat, selepas zaman umat di dalam zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai sangat manusia, bukan manusia sahaja, jin ada, syaitan ada, dikumpulkan semula. Dan ada yang mengatakan binatang-binatang pun ada. Binatang-binatang pun ada. Termasuklah binatang-binatang yang kita pernah seksa dulu. Siapa yang suka menyeksa binatang pun akan dikira balasannya. Kalau kita suka seksa binatang, kita kecil-kecil suka tangkap belalang, lepas tu kita simpan dalam bekas sampai menyeksa dia sampai mati, tangkap semut, lagakan semut. Itu perbuatan yang boleh menyeksa binatang. Allah kira semua tu dosa dan pahala. Yaumul hisab, hisab. Hisab ni hitung, kira hisab, ilmu hitung, hari perhitungan, hitung dosa, pahala, berat mana, berat dosa ke, berat pahala ke, banyak mana. Kalau ada dosa, walaupun sikit, kalau ada dosa, walaupun sikit, kita masuk dalam neraka dulu. Dah habis dosa, barulah kita masuk dalam syurga selama-lamanya. Kalau ada dosa sikit pun, sikit je. Iaitu hari ni dia buat dosa sikit. Dia terlupa solat hari tu. Dia tak solat hari tu, satu waktu je. Dalam seumur hidup dia, dia tak solat satu waktu. Dia masuk api neraka dulu, barulah dia masuk syurga. Nak masuk api neraka, nak masuk 1 jam pun tak, kita tak sanggup. Nak masuk 10 minit pun kita tak sanggup. Nak masuk 1 minit lagi lah tak sanggup. Sekejap pun kita tak sanggup nak masuk. Kalau tak nak masuk api neraka, dari sekarang kena bertaubat. Jangan ulangi perbuatan jahat. Yaumul Fasl. Fasli, ni macam kita belajar bahasa Arab je, fasli kelas. Hari keputusan. Hari keputusan. Keputusan. Orang ni masuk syurga ke masuk neraka? Dia jalan titian sirat. Jalan titian sirat tu sama ada dia jatuh ke bawah ataupun dia lepas titian sirat. Kalau dia titian sirat dia jatuh ke bawah, maksudnya dia masuk dalam api neraka. Dia jalan titian sirat tu dia terus sampai ke syurga, maksudnya dia masuk dalam syurga. Itu keputusan dia, syurga atau neraka. Ada dua sahaja. Dua sahaja keputusan, syurga atau neraka. Tak ada yang lain, syurga ataupun neraka. Yang ke-10. Yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalas. Balas neraka ke balas syurga? Balas syurga ke balas neraka? Kita nak balasan yang mana? Balas syurga, kita kena kumpul pahala. Kalau balas neraka, kita kumpullah dosa banyak-banyak. Siapa yang nak masuk neraka, kumpul dosa banyak-banyak. Siapa yang nak masuk syurga, kumpul pahala banyak-banyak. Macam mana nak kumpul? Fikirkan macam mana nak kumpul pahala banyak-banyak. Nak kumpul pahala banyak-banyak, kena buat baik. Buat baik, baru ada pahala. Kamu buat baik. Kamu pergi mengembara ke, sekarang ni orang suka pergi tepi pantai, orang suka pergi manjat gunung, nak real extension. Dia pergi ke sana, dia fikirkan tentang kebesaran Allah. Dia pergi tepi pantai, dia fikir tentang kebesaran Allah. Dapat pahala. Hebatnya ciptaan Allah. Allah ciptakan air laut yang banyak. Difikirkan ke ciptaan Allah. Dapat pahala. Okey, tu nama hari kiamat. Saya nak kamu hafal.
hafal hadis, hafal pengertian hari kiamat, dan hafal apa? Nama-nama hari kiamat. Lepas ni ada soalan Google Form. Slide seterusnya, okey. Pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Tadah tangan, pandang tapak tangan. Tadah tangan, pandang tapak tangan. Tadah tangan, Razik, pandang tapak tangan. Baru nak buka video. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ini baca sama-sama. Buka speaker, baca sama-sama. Buka kamu tu, jangan dipalang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-qurab وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب Okey, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Saya punya laptop ni habis bateri, lupa nak cas. Buka kamu punya semua, buka video. Saya nak ambil gambar kejap. Buka video kamu semua. Saya nak ambil gambar kejap. Buka video sekejap. Buka video kamu semua. Saya nak ambil gambar sekejap. Sekejap Ustaz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, buka video. 1, 2, 3. Okey, dah. Lepas ni ada soalan Google Form. Boleh menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.